kita nak kongsi pula berkaitan dengan transformasi perniagaan melalui pendigitalan. Ini sebagai cabang pembelajaran dan juga pembangunan Suruhanjaya Security Malaysia SIDC, mana berperanan meningkatkan mutu peserta pasaran modal untuk menyokong perkembangan dan juga pembangunan industri. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam industri ataupun di alam maya ini, untuk kita merujuk dan juga memberikan penyuluhan yang lebih mendalam, kita terus saja bersama dengan Tengku Zarina Tengkucik yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Securities Industry Development Corporation SIDC. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa juga pada Tengku. Terlambat untuk kita mengucapkan. Untuk kita nak bercakap tentang transformasi perniagaan melalui pendigitalan ini, mungkin molek untuk dimulakan dengan apa yang sedang diusahakan oleh pihak SIDC sini dalam melihat kepada perkara ini boleh diterjemahkan dalam aspek pendigitalan dan juga transformasi dalam talian. Okey. Mungkin sebelum itu saya mengucapkan dulu terima kasih kepada RTM kerana menjemput SIDC ke segmen Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Dan juga sebelum saya menguraikan lebih lanjut kepada topik tersebut, mungkin saya lebih boleh menguraikan sedikit berkenaan SIDC. SIDC ialah singkatan kepada Securities Industry Development Corporation ataupun Perbadanan Pembangunan Industri Security. Kami adalah badan berkanun yang di bawah naungan Suruhanjaya Security ataupun the SC, ramai yang kenalnya sebagai Securities Commission, dan juga bawah naungan Bursa Malaysia. Jadi mandat utama kami ialah untuk membangunkan modal insan dan juga pendidikan bagi para pelabur di pasaran modal. Jadi dalam merangkumi latihan-latihan untuk para pelabur dan juga peserta di dalam pasaran modal ini, kami membuat banyak olahan dalam cara latihan kami, kerana sekarang dengan keadaan pandemik sekarang banyak yang cabaran-cabaran yang semua orang terima dan juga kami juga menerima banyak cabaran yang hebat. Jadi kami dalam sebelum pandemik saya boleh ceritakan bahawa latihan-latihan kami semua dibuat dalam fizikal. Kalau latihan dibuat dalam classroom, peperiksaan dibuat di dalam classroom, dan juga kami juga ada kedai buku, menjual buku-buku reference untuk pelatih-pelatih kami. Dan apabila PKP bermula, semua terberhenti. Jadi macam mana kita nak meneruskan mandat kami untuk melatih para pelabur dan juga para peserta di dalam industri ini. Jadi strategi pertama yang kami buat untuk memulihkan operasi kami ialah melihat kepada operasi yang lepas, bagaimana kami boleh menukar cara operasi kami. Jadi dua faktor dalam strategi kami ialah, satu, kami perlu membuat transformasi digital kepada operasi kami, dan keduanya kaki tangan kami sendiri perlu membaiki kita punya skill ataupun dalam istilah sekarang reskilling dan juga upskilling untuk menempuhi cabaran-cabaran pandemik ini. Alhamdulillah, sejak PKP tahun lepas kami telah berjaya mengolah balik perkhidmatan kami ke dalam di dalam digital format. Kami telah membuat dalam lebih 120 latihan berformat digital, dan juga kami telah merangkumi lebih 6,000 orang peserta latihan kami. Dan itu kejayaan yang bagi kami bagus, kerana menunjukkan bahawa cara format digital ini boleh diterima. Dan kami juga mendapati kadar peserta untuk latihan kami adalah lebih tinggi dari sebelum ini, sebelum fizikal, kerana seperti kita maklumlah, akses digital ini senang diakses, senang very efficient. Jadi senang untuk mereka participate dalam kita punya program, dan juga inklusif, sebab sesiapa saja di mana saja mereka berada boleh menyertai program-program kami. Jadi penggambaran yang bagus bagi kami. Okey, baik, itu dia. Kita melihat dari segi aspek luaran juga dalaman yang telah pun dibawakan untuk bagi memastikan SIDC kekal relevan dalam situasi pandemik pada masa ini. Kalau kita boleh berikan contoh juga antara yang telah pun dilakukan, contoh dari mungkin dari segi peperiksaan secara dalam talian dan sebagainya, apa antara yang telah pun dilakukan selama ini? Daripada yang saya nyatakan tadi, antara
perkara-perkara yang kami telah buat adalah latihan serta talian. Dan juga tahun ini kami telah melancarkan peperiksaan. Kami melakukan peperiksaan pelesinan untuk Suruhanjaya Security as a background. Dan jadi tahun ini kami telah melancarkan peperiksaan secara online, di mana peserta-peserta tidak perlu datang lagi kepada premis peperiksaan untuk menduduki peperiksaan itu. Jadi mereka boleh mengambil peperiksaan di mana-mana sahaja. Tahun lepas kami telah membatalkan banyak juga sesi peperiksaan kerana dan peperiksaan ini penting untuk mereka mendapatkan lesen untuk menceburi bidang pasaran modal ni. Jadi kalau tidak ada peperiksaan, tidak lulus, tidak dapat lesen. Jadi tahun ini alhamdulillah kita sudah boleh memberi peluang untuk mereka menduduki peperiksaan kembali melalui peperiksaan secara talian yang kami lancarkan awal tahun ini. Kalau kita bercerita tentang capital market atau pasaran modal ini, mungkin ia merupakan bukan satu perkara yang baru, khususnya kepada mereka yang sudah biasa terdedah kepada perniagaan seperti ini ataupun bidang-bidang seperti ini. Cumanya apabila diceritakan tentang peserta-peserta yang menyertai beberapa siri latihan dan juga peperiksaan itu, siapakah sebenarnya golongan sasar yang telah pun ditetapkan oleh SIDC dalam melihat kepada variasi peserta dan juga mungkin pencapaian dan juga prestasi mereka dalam capital markets? Kita punya golongan sasaran untuk SRDC ialah peserta-peserta pasaran modal. Ini adalah profesional di dalam industri dan juga pelabur. Jadi kita ada program untuk pendidikan pelabur juga. Dan setakat ini sejak kami diberbadankan lebih 1.5 juta orang telah dilatih oleh SRDC. Dan mungkin saya cerita sikit dengan apa aktiviti utama SRDC. Satu ialah kami menetapkan tahap kelayakan untuk profesional. Jadi kalau seseorang itu menceburi bidang pasaran modal, mereka perlu dilesenkan sebagai saya cakap tadi itu. Dan jadi kami telah merangka kompetensi untuk industri, kompetensi framework di mana ia menjadi struktur asas untuk kami merangka, mereka bentuk kita punya peperiksaan untuk pelesenan dan juga mereka bentuk pendidikan berterusan, continuous professional education untuk profesional ini. Jadi the other aspect is that kita juga ada golongan pelabur yang perlu diberi pendidikan untuk cara melabur yang baik dan seterusnya. Mungkin saya catatkan sikit salah satu program yang kami buat tahun lepas yang untuk orang umum mungkin Ismail dengan Hani dah kenal beberapa orang kawan yang telah mencuburi pelaburan dalam aset digital mungkin mata wang kripto sekarang ini ramai banyak platform-platform yang menawarkan servis ini tapi mungkin tidak ramai tahu yang sebenarnya ada platform yang sah yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Jadi kami merasa kalau kita tidak ambil berat ini mungkin ada risiko untuk pelabur-pelabur ini terjerumus dalam skim-skim yang tidak baik skim-skim yang menipu untuk mereka Jadi kami telah adakan program webinar yang percuma untuk khalayak ramai melalui talian atas talian. Jadi mereka boleh belajar cara-cara pelaburan yang betul, selamat dan sah. Jadi saya sarankan kepada siapa yang menceburi bidang cuba untuk belajar cara melabur aset digital ini, boleh pergi ke latihan kami dan laman web kami untuk melihatkan matlamat lebih lanjutlah di atas program ini. Pendedahan seperti ini sewajarnya diwar-warkan kepada semua rakyat Malaysia nak pula di tengah-tengah cabaran pandemik COVID-19 ini, kita tak mahu lagi ramai yang jatuh susah lagi sebabkan situasi-situasi yang kita tak pergi ke laman-laman yang tidak sah ini. Jadi pendedahan yang seperti ini apa agaknya yang dibantu kepada rakyat Malaysia oleh SIDC sendiri dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19? Selain daripada program untuk aset digital tadi, kami juga ada banyak program lain. Mungkin saya ketengahkan satu
ialah berkenaan dengan golongan, bagi golongan yang sekarang ni tidak mungkin susah mencari pekerjaan ya, ataupun telah kehilangan kerja, kehilangan kerja semasa kerana pandemik ya. Kami telah menyokong program penjana yang telah diumumkan oleh kerajaan tahun lepas ya. Dan salah satu inisiatif yang kami lakukan ialah untuk melatih ya golongan ini untuk menceburi bidang pasaran modal melalui career marketing representative ataupun wakil pemasaran. Jadi latihan ini ada di SIDC. Saya sarankan kepada sesiapa yang ingin berminat untuk belajar lebih lanjut berkenaan career ini ya, boleh again melihat laman web kami ya, untuk lebih maklumat. Tapi ini saya sarankan sungguh sebab kerjaan ini senang ya, it's freelancing punya pekerjaan. Dia refer kalau you daripada industri yang lain ya, dan mungkin banyak kontak ya, tetapi nak cari kerja tetap susah ya. Tapi dengan kontak itu boleh bawa sebagai satu value untuk industri pasaran modal ya. Mereka boleh menolong ejen-ejen pemasaran kami ya untuk memberi klien-klien baru ya. Jadi dia orang boleh mendapat komisen. Jadi mungkin boleh latihan yang boleh mereka tumpukan untuk setakat ini untuk menolong mereka. Okey, mungkin buat kesimpulannya, kalau tadi banyak diceritakan tentang peluang-peluang pasaran modal, latihan dalam pasaran modal ataupun capital market, ini peluang yang terbaik untuk Tengku juga untuk menceritakan tentang bagaimana masa hadapan capital market ataupun pasaran modal ini untuk satu menjadi peluang pekerjaan baru, yang kedua untuk memberikan keuntungan yang mungkin dalam kadar yang memuaskan, dan yang ketiga juga memberi sumbangan bukan saja kepada individu tetapi juga sektor ekonomi negara juga. Okey, capital market ataupun pasaran modal ini ya, saya ringkas mungkin saya ceritakan sedikit, ialah satu sistem keuangan ya yang teratur, di mana di sinilah peniaga-peniaga dan juga pelabur ya berinteraksi ya untuk menjual beli instrumen-instrumen masing-masing ya, dan bagi peniaga pula dia akan mengumpul dana, dapat mengumpul dana untuk mengembangkan bisnes mereka. Jadi kalau banyak modal dipusingkan dan juga perkembangan bisnes bagus, perkembangan ekonomi juga akan terdorong ya. Dan pelabur-pelabur juga akan mempunyai banyak instrumen-instrumen yang boleh menggerakkan simpanan mereka daripada mungkin dalam bank akaun sahaja atau bawah bantal sahaja kan, untuk mendapat lebih returns ya. Jadi itu fungsi utama pasaran modal lah ultimately. Dan I think kalau kita kira mengikut laporan tahunan Suruhanjaya Security tahun lepas ya, kita punya saiz untuk pasaran modal sudah 3.4 trilion ringgit ya. Besar. Jadi impak kepada ekonomi sangat besar. Jadi kalau kita tidak menceburi bidang sebagai career dalam industri pasaran modal, sebagai pelabur kita semua sudah bergantung kepada pasaran modal. Kalau kita berlabur dalam panas saham kan, ataupun dalam KWSP mencarum sebagai pelangi, sebahagian daripada duit kita telah dilaburkan dalam pasaran modal. Jadi penting untuk ekonomi. Okey, jadi untuk mendapatkan info lanjut boleh saja melayari laman web rasmi SIDC di www.sidc.com.my. Dalam masa yang sama, kalau nak daftar menerusi program-program yang telah pun diwawakan tadi, anda boleh emailkan saja ke inquirymr@sidc.com.my, dan tarikh tempoh program-program yang dibawakan ini telah pun dilanjutkan sebenarnya sampai 30 Jun 2021. Jadi ambil peluang yang ada ini. Jangan tunggu lama-lama. InsyaAllah. Yang penting pelaburan ini merupakan salah satu daripada aspek untuk menjana pendapatan dalam kaedah yang baru. Terima kasih diucapkan kepada Tengku Zarina Tengku Cik yang juga merupakan Ketua Pakai Eksekutif Securities Industry Development Corporation SIDC. Terima kasih. Selamat datang. Baik, seterusnya kita